Right, so saya rasa saya tak tahulah kami ada buat video ke tak. Pasal nak kira lah solar ni berapa besar. Saya rasa ada kot. Cuma macam tak ada video spesifik lah. So sekarang kita orang ni dekat JT Kuala Besut, tengah menunggu bot ni nak pergi Pulau Perhentian. Alang-alang ada waktu lapang ni, saya buat secara pengiraan lampu solar yang paling asas. Okay, so bila dah dapat tahu cara pengiraan ni, bila nak membeli atau nak membina sistem, boleh gunakan logik ni lah. Sebab sekarang lampu solar di pasaran berlambat-lambat dah. Okay, so bila kita buat ada nombor tu, tapi ni saya buat asas je lah, satu biji lampu je. Dan ada setengah saiz. Kalau tu nanti kurangkan sendirilah. Just kita nak tengok dia punya anggaran tu. Okay, kalau lampu sekian watt, berapa panel watt dia, berapa bateri dia. Okay, so baru ni kita ada dapat inquiry lah. Orang tanya, banyak sekarang bila hantar kat kita, hantar spek lampu tu, kita orang tengok pun geleng kepala lah. Okay, dia solar ni kadang dia dah jadi macam magic lah. Lampu dia berpuluh-puluh, beratus watt, panel dia lagi kecil pada lampu. Okay, so saya bagi hint sikit. Umpama lah kalau nak pergi beli nasi lemak kan, duit ada RM2. Pergi kat kedai nasi lemak, saya nak nasi lemak, letak ayam, letak sotong, telur mata, dengan duit RM2 tu, rasa tak lepas. So sama je logik solar ni. Solar ni pula kita berurusan dengan alam semula jadi. Lagilah solar panel ni kena lagi besar, sebab kita tak boleh jangka. Dia bukannya macam genset. Kalau 1000 watt punya genset, tuang minyak memang dapat 1000 watt. Solar tak. Okay, so saya buat sedikit pengiraan. Nanti kita zoom in kat sini lah, supaya dapatkan pemahaman. Okay, kita gunakan lampu 60 watt DC lampu lampu DC 12 volt 60 watt. Okey, lampu DC 60 watt standard. Nak pakai 7 malam sampai 7 pagi, 7 PM sampai 7 AM, bermaksud 12 jam. Okay, alright, so kita dah dapat 60 watt 12 jam. Okay, yang bagus ni kalau 12 jam ni, sebab dia senang nak bahagi. Cara dia nak kira dia watt bahagi volt. 60 watt bahagi 12 volt dapat 5 M. M ni bila kita on je lampu, dia akan makan 5 M. Okay, tapi kita bukan nak tahu M, kita nak tahu M hours. So darab dengan 12 jam tadi. So 60 watt bahagi 12 volt darab 12 jam, dapat balik 60 lah. So kita dah tahu kita nak 60 ampere hour. Okay, 60 ampere hour dah. So kita dah tahu dah load. Lupa saya nak bagi tahu. Lagi satu saya nak yang berdasarkan pengalaman lah. Bila nak buat konfigurasi solar ni, semua sibuk pasal solar panel, pasal bateri. Solar panel pasal bateri. Solar panel ni last sekali baru fikir. Settlekan dulu bahagian beban ataupun load ni. Kira betul-betul nak 12 jam ke, nak 6 jam ke. Lagi satu, bila orang sebut semua ingat, oh saya nak 12 jam, 12 jam. Bila buat sekali sistem besar, harga tinggi, oh mahal lah. Rupanya kadang lampu tu dia pakai 4 jam je, 5 jam je, pukul 7 sampai 12. Okay, jam ni main peranan tau. Bila buat solar ni, kita kena kedekut. Kedekut sebab setiap satu titisan tenaga watt hour yang terhasil kita kena simpan dan kena gunakan. So kena kedekut lah. Alright, so berbalik tadi, kita sekarang dah tahu nak pakai 60 ampere hour. Sekarang saya cerita solar. Okay, pakai panel 100 watt. Watt lah. Pakai panel 400 watt. Darab
Okay, so panel 400 watt untuk secara konservatif kita darab 4 jam. Okay, mana dapat 4 jam ni? 4 jam ni adalah dipanggil apa bahasa mudah dia, jumlah purata cahaya matahari ni yang bersinar pada kadar hampir sempurna. Panjang cerita dia. Walaupun cahaya matahari ni daripada pukul 7 lebih sampai pukul 7 kan, 7 lebih agak, kan dia macam bell curve tu kan, bentuk bukit tu. So kalau kita ambil ni semua campur-campur, dia akan jadi 4 jam solid. Tapi ni berbeza tau. Selatan Semenanjung rendah sikit 3.5 jam, sampai Perlis saya rasa sampai 6.5 lah. So kita ambil tengah-tengah 4. Tapi kalau buat kat Johor kena ambil yang rendah lah. Ingat, bila kira solar ni kena ambil semua yang konservatif. Orang kata lebih tak apa, kurang jangan. Okay? LTKJ, lebih tak apa, kurang jangan. Okay? Sentiasa ambil yang teruk-teruk je, senario terburuk. Okay, so 400 watt dalam 4 jam ni kita dapat dapat 400 watt watt hour. Sorry, 400 watt hour pula. 1600. Sorry matematik pagi ni dia slow sikit. Lepas driving tak tidur je. Watt hours bersamaan dengan 1.6 kilowatt hour. watt dalam 4 jam dapat 1600 watt hour, bahagikan 1.6 kilowatt hour. Okay, so apa tadi, sekarang panel solar kita nak tengok dia ada dua cara. Sama ada AH ni nak tukar kepada KWH, KWH pun boleh tukar balik ke AH. Untuk mudahkan ni saya tukarkan kepada watt hour lah. Okay, tadi 60 darab 12 dia jadi 120 darab 6, 600, 180 watt hour. Saya kira balik. Sorry, kita guna kalkulator 60 darab 12. Cara mudah juga nak tukar kilowatt hour kepada ampere hour. Search je kat Google KWH to AH. Zaman sekarang kan senang. Yang lagi mudah AH to KWH. So saya masukkan AH 60 at 12 volt equivalent tu tadi 0.72 kilowatt hour. Okay. So 60 watt hour ni sama juga unit dia 0.72 kilowatt hour. Okay, berbalik-balik pada panel 400 watt ni, kita dapat 1.6 pula, teruk tu bahasa, 1.6 kilowatt hour. Lampu yang kita nak pakai cuma 0.72 kilowatt hour, hampir double. Okay, so maknanya kalau kita pakai panel 400 watt ni overkill lah. Kita boleh kecilkan 200 watt atau tambahkan lagi lampu lagi sebiji. Okay, kenapa saya selalu guna 400 watt ni? 400 watt ni adalah size panel yang popular sekarang lah. Panel yang senang didapati daripada tier 1 grade A. Panel yang betul-betul ada brand lah. Okay, panel yang kecil-kecil ni, dia masalah brand besar-besar ni dia tak nak buat panel kecil-kecil. Sebab market dia bukan untuk DIY, bukan 12 volt punya sistem. Market dia untuk sistem yang lebih besar. Okay, so katalah boleh jumpa panel 200 watt ataupun panel 100 watt darab 2. Saya ulang balik panel 400 watt dapat sehari 1.6 kilowatt hour. Lampu kita nak pakai 0.72 kilowatt hour. Kira double lah. Sama ada jadikan lampu 2 ataupun panel kecilkan. Okay, so panel dah settle. Kita pilih, sekarang cerita pasal bateri. Bateri memang kena pakai AH. Sebab bateri dia dijual, dia dilabelkan melalui AH. Kita dah tahu nak pakai sehari 60 AH. So bateri janganlah ambil ngam-ngam pula 60 AH. Kita kena ingat kalau pakai deep cycle lead acid,
cantiknya kita pakai 50% ke 60% je. Ini kita cerita deep cycle lead acid dulu So kalau 60 Ah, kita perlu ambil sekurang-kurangnya 100 Ah. Okay. Tapi kena faham, kalau ambil 100 Ah, dia punya autonomi dia 1 suku hari, 1.2 hari je. Okay. So yang mudahnya kita ambil 60 darab 3, standard lah. Kalau kita buat, kita kena, pada kami lah, praktis yang biasa 3 hari autonomi. Sebab kalau hujan, mendung, jerebu, maknanya ada masa lagi untuk panel solar menyumbangkan tenaga yang sepatutnya disumbangkan. So kalau tengok pada sini, dan kita kena padankan dengan bateri yang ada dekat pasaran, saya rasa 150 Ah ataupun 200 Ah. Okay. Itu bateri pun jangan kedekut. Bateri ni orang kata sebab masalah lampu ni bila malam tak ada cerita solar pun sebenarnya. Dia sebenarnya guna pada bateri je. Okay. So saya cadangkan bateri. Kita senang ambil 200 Ah. Bateri 200 Ah dengan 3 hari autonomi. Okay, cerita autonomi ni bermaksud kalau tak pakai solar langsung, berapa lama bateri ni boleh tahan. So kita dah tahu nak on 12 jam tu dia perlukan 60 ampere hour. So kalau kita pakai bateri 200 Ah 12 volt, apa nak tulis, lampu tu boleh jalan selama 3 hari, 3 malam lah, bukan 3 hari, 3 malam. Okay, ni cerita autonomi. Tapi kadang mungkin kekangan ruang, berat dan sebagainya, boleh kecilkan lagi 150 Ah dan paling kecil 100 Ah. Tapi kalau 100 Ah tu memang katalah hujan satu hari tu, 1,5 hari je, memang sistem yang malam tu akan menyala sekejap je lah. Okay, so dah dapat tadi panel 200 watt untuk satu lampu, bateri 200 Ah. Nah kita nak cerita controller pula. Kalau dapat jumpa panel yang 18 volt untuk charge bateri 12 volt, boleh gunakan controller PWM. Controller PWM. Okay, PWM ni pulse width modulator ke modulation. Mudah, bahasa mudahnya controller yang murah. RM50, RM30, RM80 boleh dapat kat Shopee, Lazada. Tapi masalahnya kena dapatkan panel yang 18 volt betul untuk charge bateri 12 volt. Okay. Cuma kalau pakai panel besar yang 400 watt daripada brand-brand yang orang guna untuk panel sistem besar ni, masalahnya susah nak dapat 18 volt. Semua 40 volt, 50 volt. So kenalah pakai MPPT punya controller. MPPT controller ni dia boleh terima range solar panel lebih besar. So kalau panel tu 50 volt, dia boleh charge 12 volt. Dia akan main lah, tinggikan volt, rendahkan amp, maintainkan watt. Tapi MPPT ni mahal sikit, 300, 400, 500 ringgit bergantung pada brand. Okay, so ni lah untuk menyalakan lampu 60 watt 12 volt selama 12 jam, kita memerlukan panel 200 watt. Kalau pakai panel 400 watt, kita boleh letak 2 biji lampu. Bateri range daripada yang sesedap rasa 150 Ah ke 200 Ah. Dan controller yang terbaik sebenarnya adalah MPPT. Okay, so inilah sistem lampu. So saya nak bagi tahu contoh lampu-lampu yang ada banyaklah kita dapat inquiry. Kita bila orang bagi inquiry ni, kita jam sikit. Kan bila kita bagi harga, wih mahalnya. Saya tengok kat Shopee, Lazada RM200, RM300. Okay, ni satu ada model dia, lampu dia 18 watt, panel dia 50 watt. Okay, bateri dia tak declare. Bateri ni pun tak tahulah macam mana dia punya kira ni. Okay, kalau 18 watt, bagi kasar kita dah tahu panel 100 watt, satu hari dia boleh harvest 20 Ah. Ni kami dah ukur lah. Okay, lampu 18 watt guna untuk 12 jam. 18 hours lah. Memerlukan 18 ampere hour. Okay,
Sekarang spek yang dia bagi ni, dia nak guna panel 50 watt, bateri dia tak declare. Ini panel, bateri pun dia tak tahu apa cerita. So kalau ikut logik saya ulang balik. Panel 100 watt, satu hari dia boleh harvest 20 ampere hour per day, purata lah. Okay. Sekarang dia nak pakai lampu 18 watt, on untuk 12 jam, memerlukan 18 ampere hour. Okay. Tapi panel yang diberi dalam spek ni 50 watt. Rasa-rasa 50 watt ni boleh dapat tak 18 Ah ni? Ikut logik. Kalau kita ikut data ni, 50 watt ni boleh ambil 10 ampere hour je. Separuh daripada lampu ni. Maknanya lampu ni boleh menyala 6 jam je. Dalam spek ni pula, bateri dia tak declare berapa ampere hour. So ni orang kata benda-benda yang logik lah, kan? Solar ni bukan magic. Okay. Ni saya bagi tahu terus lah, pengiraan ni dah kira habis baik pun kadang-kadang kita orang kata tergelincir jugalah. Solar tak sempat cover, kadang angle solar panel tak cukup rata, kadang shadow, ada pokok sebelah, ada bangunan lah, ada tiang lah, apa semua. Dah kiraan konservatif dah ni pun orang kata lebih tak apa, kurang jangan pun dah kadang-kadang boleh terbabas juga pengiraan. Apatah lagi yang daripada kiraan pun kita dah tahu lah, memang tak logik. Panel 50 watt, lampu 18 watt, nak on 12 jam. Kita tengok direct je, mudah je. Tengok 18 watt, 12 jam, terus dapat 18 ampere hour. Panel 100 watt, satu hari boleh dapat 200 Ah. 200 Ah pula, 20 Ah. Tengok je dah tahu dah. Dia ni cakap lampu 18 watt 12 jam, tapi panel pakai 50 watt je. So gunalah logik. Ini bos saya cerita lampu 60 watt tau. Sekarang dah macam-macam lah, 50 watt, 100 watt. Ada lampu 100 watt, panel dia 20 watt. Itu memang saya cakap magic paling power lah. Dan lampu LED ni pun kena faham watt ni dia dah pandai main tau. Dia bukan actual. Dia sebenarnya kalau kita selalu beli lampu kan, zaman masa mula-mula beli lampu fluorescent atau lampu LED, dia akan buat 100 watt halogen equivalent to 18 watt LED. Contohlah saya pun tak tahu dia punya equation. Contoh dia macam ni. Kan, kalau kita beli dulu masa zaman lampu fluorescent tengah hot, dia akan bagi tahu halogen ke fluorescent berapa equivalent dia. Okey, yang jahatnya bila jual lampu solar ni dia tak pakai nombor ni tau. Dia pakai nombor 100 watt. Dia cakaplah lampu 100 watt. Ada kecil sikit kat bawah tu dia buat star. Equivalent to halogen atau equivalent to fluorescent. Kita pun ingatlah beli lampu 100 watt. Memang magic lah. Lampu 100 watt, panel 20 watt. Kan? Panel tu adalah besar kertas A4 ni. Nak charge handphone pun meleleh-leleh. Apatah lagi nak charge lampu yang 100 watt. So sentiasa tanya dengan pembekal penghilang ni, 100 watt ni actual ke equivalent? Ni cara barulah saya tahu macam mana diorang kira 100 watt ni. Rupanya data dia ambil pada halogen lah, fluorescent lah, lepas tu dia bagi equivalent to LED. Lepas tu yang lagi satu, cara lain, dia akan gunakan katalah 7 malam, 12 tengah malam, 7 pagi. 7 sampai 10 dia on 100%. 10 sampai 12 50%. 12 sampai 5 30%. 5 sampai 7 baru dia on balik 80%. Okey. So watt yang dia cakap tu dia tak on daripada mula tau, 100 watt 100%. Dia 7 sampai 10 lah. Tu ni masa orang pasang, orang tengah tengok kan. Lepas tu dia kurangkan 50%. Lepas tu dia kurangkan 30%. Lepas tu dah hujung-hujung baru dia naikkan balik orang nak bangun tidur. So ni cara dia. Ni pun kena tanya juga. Bila you claim whatever lah 20 watt ke 100 watt, ini 20 watt daripada malam 7 to 7 ke 100%. Ke you ada kurang-kurangkan sikit. Ni satu cara dia kurangkan brightness dia ikut percentage. Dan yang lagi satu dia pakai sensor. Sensor ni lagi lah. Benda ni sangat-sangat subjektif. Macam mana you nak tahu lampu tu berapa jam orang nak lalu ke nak guna? Itu satulah yang bahagian pengguna. You tanya dengan dia, kalau lampu you on 100%,
berapa jam lampu ni boleh tahan pada pembekal penghilang. Kalau lampu ni katalah dia kata lampu dia 50 watt. Okey, full blast 100 watt, 50 watt, 100%. Orang duduk bawah lampu tu. Berapa lama lampu tu boleh tahan? Tanya dia lah. Lepas tu matchkan dengan bateri. Bateri pula, tadi saya tak cerita bateri. Kalau yang lampu all in one ni semua dia banyak pakai lampu pakai bateri lithium. Lithium polymer lipo. So bateri tu dia punya, kita boleh pakai dia sampai 90%. So dia tak adalah besar gerabak macam deep cycle. Tapi pun still kena kira juga. Selalu bateri tu dia nak bagi nampak besar, dia gunakan mAh, 6000 mAh lah, 10000 mAh, padahal dia tu 6 Ah je, 10 Ah je. So bateri pun kena ikut logik lah. Saya rasa kalau dah ikut solar panel tu dah boleh tahu dah spek dia lari ke overclaim ke tak overclaim. Okay, so saya harap lah semua yang bakal membina sistem untuk lampu ke, nak beli lampu ke, bolehlah gunakan guideline yang tak seberapa dia buat kat tepi laut ni, supaya dapat tahulah keadaan. Dia bila sebut lampu ni, itulah kadang kita orang susah. Bila sebut lampu, boleh kata market semua ingat lampu tu mudah lah. Tu belum cerita lagi lampu yang cocok-cocok tu semua tu. Lampu untuk garden, itu kita panggil solar toy lah. Okay, bukan tak boleh guna, boleh, tapi expectation dia lah. Okay, semua barang ada fungsi dia. Cuma expectation tu kita kena jadi pengguna yang orang kata cakna, pengguna yang cakna. So bila produk tu, saya buat video ni bukannya nak cakap semua produk lain tak bagus. Kita orang pun tak bagus juga. Cuma ni hasil daripada bila nak buat tu, kita kena ada guideline yang standard lah untuk kita gunakan, yang kita faham apa yang kita nak pakai, apa yang kita nak beli dan apa yang kita akan dapat. So itu je lah pada kami. Mungkin pun ada kiraan kami pun tak betul sangat ke apa, itu kekilafan kami lah. Kami bukan pakar, baru kami ahli solar je. Okay, so sekian dari sini. Sekarang kita nak pergi pulau. InsyaAllah nanti saya buat video lain pula. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.